الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita merafakkan syukur sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun, terutama di dalam slot kuliah maghrib kita ataupun kita panggilkan majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada malam yang barakah ini adalah sebahagian daripada kedudukan yang besar, mendapat kedudukan yang tertinggi, martabat yang termulia, tidak lain dan tidak bukan adalah di sisi baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada malam yang barakah ini kita nak sambung di dalam pengajian berkitab kita, amalan yang sedikit tetapi pahala yang berganda. Kita nak masuk tentang satu kelebihan, iaitulah kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa, kedudukan puasa sunat pada hari Arafah. Kita masuk sikitlah. Walaupun sekarang kita berada pada bulan Zulqaidah, kan? Bulan Zulqaidah, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan. Ingat lagi tak? Bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan 11, 12, 1, 7. 4 bulan yang Allah Ta'ala haramkan, yang pernah Ustaz kupaskan, iaitulah haram mengangkatkan senjata dengan sengaja, haram untuk masuk dalam medan perang bertempur dengan orang kafir. Okey, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah yang pertama 3 bulan tu bulan direct. Ingat lagi tak? 3 bulan direct. 11, 12, 1. Bulan apa tuan-tuan? Zulqaidah. Jangan fikir November pula. Itu nantilah. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, lepas tu bulan 7. Bulan apa? Rejab. Tu 4 bulan. Kalau ikutkan bulan 1, bulan 7, bulan 11, bulan 12, boleh juga. Tapi susah nak hafal. Maknanya 11, 12, 1 senang. Tu 3 bulan direct. Bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 bulan itu ganjil, maksudnya jauh lah. Kedudukan dia mana? Iaitulah dalam bulan Rejab. Boleh? Jadi pada hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak masuk sikit lah pada kelebihan puasa hari Arafah. Boleh? Dia kalau dituntut berpuasa direct
1 sampai 9. Hari Arafah ni bila? Hari Arafah ni tuan-tuan, 9 Zulhijjah. Boleh? Kalau dalam pendapat mazhab Al-Imam Syafi'i, ada ulama sebutkan 9 Zulhijjah ni kalau jatuh hari Jumaat, dia panggil Hari Raya Akbar. Kalau biasa. Nah, dia nak tengok kayu ukur dia kalau ikut betul-betul kitab kita lah. Nah, kalau ikut betul-betul besarnya tu 9 Zulhijjah tu. Hari Arafah tu. Iyalah 10 Zulhijjah hari raya Aidil Adha, semayang raya. Nah, kalau di tempat kita ni sembelih binatang korban, ayalah tahu. Tetapi di manakah titik dia tu tadi? Nak katakan seronok. Kalau macam Ramadan orang panggil apa? Malam yang paling seronok sekali. Lailatul Qadar lah umpama. Nah, nak buat bandingan, nak faham. Oh, Ramadan Lailatul Qadar. Okey. Nah, tahu besar, ramai. Nah, orang berbondong-bondong nak buat ibadah. Cantiklah tu. Okey, jadi pada bulan Zulhijjah, kita nak letakkan dia mana? 9 Zulhijjah. Kalau jatuh pada hari Jumaat, ni biasanya memang haru biru sikit lah. Nah, memang kacau bilau sikit lah dengan ramainya. Nah, kebiasaannya kalau ustaz dengar sahabat-sahabat yang bertugas mutawif, geng-geng otai-otai lah. Nah, dia dengar kata 9 Zulhijjah jatuh hari Jumaat, orang Arab Saudi sendiri, orang Islam sendiri takkan seorang pun pada saat itu, pada waktu itu, dia takkan mengerjakan haji. Maksudnya dia memang buat haji kalau dia tahu 9 Zulhijjah. Sebab 9 Zulhijjah dah boleh tahu hari apa. Betul? Dia dah tahu dah boleh setting. Nah, macam 1 Syawal, 1 Ramadan, dia kena tengok anak bulan. Jadi kalau kata raya haji ataupun 9 Zulhijjah hari wukuf di Arafah ni, dia tak perlu jadi tanda tanya dah. Bila Khamis ke Jumaat? Jumaat ke Sabtu? Contohlah kalau kata 9 Zulhijjah ni jatuh pada hari Jumaat. Alamak, tak tahulah 9 Zulhijjah. Mungkin hari Khamis kot. Oh, hari Khamis bukanlah hari raya akbar. Nah, bukan hari raya besar lah. 9 Zulhijjah mungkinlah pada hari Jumaat. Tak ada, dia tak jadi isu perkataan mungkin. Sebab apa? Sebab 1 Zulhijjah tu dah tahu dah hari apa lah. Nah, dah boleh kira lah. Oh, 1 tu jatuh pada hari Senin. Contoh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira lah. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Contoh. Nah, kena pada hari Jumaat. Ni besar sungguh lah ni. Nah, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada 9 Zulhijjah ini pada hari wukuf di Padang Arafah, itu adalah tanda-tanda yang seakan sebiji macam kelakuan seluruh manusia dibangkitkan di Padang Mahsyar kelak. Itu dia. Nah, pertama apa? Bergimpit-gimpit, bersesak-sesak. 1. Sama tu, ulama sebut. Nah, nak sama daripada sudut apa? Bersesak-sesak boleh jadi. Yang kedua, semua berpakaian putih. Kalau 9 Zulhijjah ni pakai kain apa? Kain ihram lah. Jangan sebut kain kapan pula. Nah, kalau bangkit Padang Mahsyar besok, betul. Nah, sama semua. 2, nak disamakan dengan Yaumul Mahsyar. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang rahmati Allah, kata ulama apa? Ni dia 9 Zulhijjah ni. Apa dia? Engkau gubernur ke? Contoh. Nah, engkau sultan ke? Perdana Menteri ke? Presiden ke? YB ke? Orang biasa. Contoh, nak buat misal pangkat darjat ni. Nah, mana tempat yang tak ada kedudukan di sisi Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. 9 Zulhijjah. Bagi orang mengerjakan haji. Nah, kalau tempat kita biasa ni ada beza lagi. Oh, ustaz datang tu boleh kenal. Oh, YB datang tu boleh kenal. Oh, datuk datang. Bila duduk di Padang Mahsyar diumpamakan 9 Zulhijjah hari wukuf di Padang Arafah. Nah, minta maaf cakaplah, tak ada beza antara kita dah.
Ya, yang mana beza? Itu Ustaz baca ayat tadi tu. Tidak akan datang hari yang terlebih manfaat kepada kamu di akhirat besok. Ketika itu kamu mengaku di hadapan Allah, malun, ya Allah, aku ni harta banyak ya Allah. Minta maaf cakaplah. Atas dunia aku sedekah, atas dunia aku belanja orang duit aku, harta aku. Kata Allah, kalau bahasa mudah nak fahamlah, apa ku heran kau? Okey, kalau macam tu ya Allah, wala banun. Ya Allah, anak pinak aku pun orang bisa-bisa. Nah, ada jadi doktor, ada jadi engineer, ada jadi macam-macam lah. Kalau bahasa kasarnya, apa ku heran? Illa man atallaha biqalbin salim. Ini baru aku nak. Mana? Kamu datang di hadapan aku pada hari ini, walaupun pangkat darjat satu ketika dulu kamu mulia, kamu hebat dan sebagainya, tetapi illa man atallaha biqalbin salim. Kamu datang pada hari ini, kamu kata tadi kamu cerita dah kan? Aku dah dengar dah kan? Okey, tak ada masalah dah tu. Sekarang ni, kamu datang di hadapan aku dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan beriman. Ketika ini aku campakkan rahmat kasih sayang aku kepada kamu. Boleh? Jadi kedudukan puasa hari Arafah ni sangat besar. Nah, orang panggil ada 2 hari yang diwajibkan sebelum daripada umat Nabi Muhammad, kaum-kaum dulu kena puasa. Nah, kalau dalam Quran dia kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana orang-orang terdahulu daripada kamu berpuasa. Nak kata orang dulu puasa macam mana? Ada ke puasa bulan Ramadan? Mana ada. Puasa Ramadan sebulan tu hanya kepada umat Nabi Muhammad saja. Ingat sampai bila-bila. Jangan kata, Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Yaakob, dia ada juga Ramadan tu. Ramadan ada. Tetapi syariat difardukan untuk puasa dalam bulan Ramadan hanya untuk ummatin ukhrijat linnas, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana kata ulama dalam tafsir Ibnu Katsir sebut? Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Lepas tu ada lagi Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi. Maknanya diorang puasa juga Ustaz. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Tapi puasa dia bukan sebulan Ramadan. Kata ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, puasa dia 2 hari dalam setahun. Diwajibkan untuk puasa 2 hari. Yang pertama mana? Ini ya? Diwajibkan. Kalau kita 30 hari betul tak? Ataupun 29 lah. Sebulan lah. Nah, tapi diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum daripada kamu, iaitulah puasa hari Arafah. Kalau kita sebut puasa sunat hari Arafah. Kalau kita baru betul. Tapi kalau zaman Nabi-Nabi Allah terdahulu, 2. Puasa sunat. Puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Dan kalau tuan-tuan ingat satu lagi tarikh yang wajib puasa 10 Muharram tu, orang panggil hari apa? Hari Ashura tu. Tu dia. Nah, peristiwa Nabi Allah Nuh tu. Nah, duk kacau, apa makanan ada, semua naik kapal. Nah, waktu tu ujian. Betul? Bala paling besar. Kalau buka dalam Tajzibul Atraf, daripada diciptakan Adam sampai kedatangan Al-Masihud Dajjal, tidak ada satu ketika pun banjir yang terlebih besar daripada banjir Nabi Allah Nuh AS. Tak ada. Walaupun baru ni kita nanding, betul? Seri Muda Section 25, betul? Kalau dulu-dulu zaman kita 2004 ke mana? Nah, Aceh apa? Tsunami lah. Nah, gegaran gempa ke, orang panggil tak banjir lah tu, istilah banjir lah lebih kurang lah tu. Nah, dirembaskan dengan air laut. Tidak ada satu banjir yang terlebih besar berbanding dengan banjir yang berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh AS. Sampaikan peristiwa tersebut, isteri dan anak Nabi Nuh pun tak ikut. Betul? Orang kata gila Nuh, tak panggil Nabi lah.
Nah, apa ke benda lah tengah-tengah panah terik pula tu. Lepas tu pergi ketuknya kayu, pergi paatnya kayu, pergi tukangnya bot tu. Nah, kapal tu macam orang bodoh lah. Kalau bahasa nak nampak lah. Datanglah isteri dia. Bini dia kata apa? Ni dah gila dah suami aku ni. Nah, datang pula anak dia, nyanyuk dah lah bapak aku ni. Nah, bahawasanya ada hikmah yang Allah Ta'ala letakkan. Nah, jadi adalah juga orang-orang tanya Ustaz. Dia kata kalau berlaku apa-apa dalam rumah tangga, cerminan akhlak bagi isteri itu terletak pada suami. Nah, macam mana perangai bini itu dekat luar ataupun perangai bini itu dalam rumah, macam itulah cerminan suami. Sebab yang nak didik isteri itu adalah suami. Jadi Ustaz kata betul juga, kebanyakannya boleh kita iktibarkan begitu. Nah, macam mana didikan suami, nah, tarbiyah suami, nah, isteri itu jadi macam tu. Tapi tak juga. Bukan semua. Bagaimana Nabi Allah Nuh didik isteri dia, didik anak dia, tapi ingkar pada perintah Allah. Bahkan mati dalam keadaan tak beriman kepada Nabi Allah. Nabi Allah Nuh AS. Tapi bini Fir'aun, bapak segala jahat lah ni. Nah, ada 3 raja paling jahat atas dunia. Siapa dia tuan-tuan? Nah, Raja Fir'aun, nombor 2 Raja Namrud, nombor 1 ni bapak segala raja jahat ni. Dia mula dengan D ataupun Dal. Raja yang duduk pada zaman Ashabul Kahfi. Raja apa? Raja Gopal boleh tahan. Nanti dululah Raja Gopal tu. Nah, Raja Dukianus nama dia. Duduk zaman Ashabul Kahfi. Nah, dalam sirah cerita, Raja Namrud dia bunuh orang yang tak ikut sembah Lata dan Uzza ya. Patung tu. Fir'aun bunuh budak kecil, orang tua tak bunuh. Walaupun lawan Fir'aun. Sebab waktu tu Fir'aun mimpi. Tukang sihir bagi tahu kau kasih semelih semua mana-mana budak lelaki. Baby usia setahun baru lahir kau kasih kerat tanam hidup-hidup. Sebab apa pula? Aku mimpi malam tadi dia akan ambil takhta engkau. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan Nabi Musa lah yang akan ambil takhta Fir'aun tu. Nah, waktu tu baru kata tukang sihir, aku pun mimpi sama juga. Jadi apa action kita? Tindakan kasih semelih, kasih tanam hidup-hidup, dan tidak akan ada seorang budak lelaki pun yang boleh hidup. Orang tua tak buat. Tapi Raja Dukianus, nah, duduk zaman Ashabul Kahfi. 7 orang tidur tu, pemuda, 7 sleepers in English panggil. Nah, Raja Dukianus nama dia. Orang tua, budak kecil, perempuan, kanak-kanak, kaya, miskin, semua dirembat. Nah, sebab tu raja di antara raja jahat. Jadi nak gambarkan Raja Fir'aun ni tadi paling jahat, laknatullah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Boleh? Tapi bini dia mana tempat? Syurga Allah. Bini dia nama siapa? Siti Asiyah. Jadi bukan semua. Kadang-kadang ada orang sebut dekat luar, alah Ustaz, saya jadi macam ni sebab suami saya lah. Betul, ada kebarangkalian. Tapi bukan semua. Berapa ramai suami-suami soleh tapi isteri di belakang, wal'ayazubillah min zalik. Ataupun berapa ramai isteri-isteri yang baik, suaminya sebaliknya, wal'ayazubillah min zalik. Jadi nak gambarkan ketika itu, Nabi Allah Nuh AS duduk pada saat banjir. Dah tak nak ikut seruan Nabi, Allah Ta'ala bayar cash lah. Sebab tu ulama-ulama tegur, Mufti Pahang tegur, jangan duk pergi konsert apa baru ni, Bukit Jalil mana? Coldplay. Nah, pendukung LGBT tu siap naik atas pentas lagi, bawa bendera pelangi tu, hoce. Ulama dah kata, Mufti keluar kenyataan. Siapa pergi konsert tersebut perbuatan haram. Mufti Pahang. Nah, tapi sombong. Nah, belagak. Alah, kita pun up lah, share status tu. Alah Ustaz, ada yang cakap macam tu. Ustaz tak nak pergi, Ustaz duduk je lah surau. Ada yang cakap macam tu. Nah, kami nak pergi ni Ustaz, kami tak ambil pun duit mak ayah Ustaz. Nah, hidup ni pilihan. Kurang ajar betul tuan. Ada yang cakap macam tu. Nah, dia lupa bahawasanya janjian daripada Allah.
Bila mana maksiat berlaku, wa ma asabakum min musibatim fabima kasabat aidikum. Bila datang bala, Allah Ta'ala sebut dua keadaan akan berlaku. Yang pertama, Allah Ta'ala campakkan bala ujian musibah berbentuk ammah, nama dia. Yang kedua, Allah Ta'ala hantarkan bala khassah. Ammah okey lah, bukan ammah okey, khassah tu okey lagi. Okey macam mana Ustaz? Pelaku maksiat, ni pergi konsert, engkau yang kena bala, kau yang kena musibah, okey. Nah, balik tu accident ke. Nah, kalau kata buat LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, engkau kena siplis ke. Nah, zakar engkau, farash engkau menanah ke, puas hati batang tubuh engkau seorang, pedulilah engkau. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila bala turun, dua keadaan ni akan ditimpa kepada umat aku. Tak kira lah engkau ustaz ke, penceramah ke, pakai kopiah ke. Kenapa? Ada dua persepsi daripada Nabi SAW. Nabi kata yang berlaku apa dia tuan-tuan yang rahmati oleh Allah? Kalau bala musibah ujian tu datang, yang pertama pemimpin-pemimpin yang diberikan kuasa oleh Allah tak jalankan tanggungjawab untuk cegah amar makruf nahi munkar. Dia ada kuasa. Contoh polis ke, yang ada kuasa bidang dia lah. Nah, pemimpin tak apa. Ustaz, konsert ni satu tiket 2,000 Ustaz. Yang datang berapa orang? 100,000 orang lebih boleh datang. Nah, kita sewa dewan ni lagi. Dia fikir kat situ. Nah, dia tak fikir maksiat, dia tak fikir bala, dia tak fikir budak-budak. Nah, berzina, minum arak, judi, sak dadah, dia tak fikir lagi. Ustaz, tak apa. Sedangkan dia diberi kuasa oleh Allah, maka dia tak gunakan jalan tanggungjawab amanah. Kata Nabi SAW, tunggu. Yang kedua kata Nabi, ustaz-ustaz, ulama-ulama, orang-orang masjid, imam-imam, pengurusi, AJK, jabatan agama, mana-manalah. Jangan cakap banyak-banyak. Diam. Ustaz, kalau boleh, ustaz mengajar ni, jangan ceritalah bab-bab tu ustaz. Nah, kalau ustaz nak mengajar, ustaz mengajar je lah. Nah, kalau maksiat ke apa ke, kalau boleh ustaz jangan ceritalah. Nah, sebab kita orang tak boleh lah ustaz, tak apalah. Nah, kalau ustaz tak nak datang, ada. Saya kena dah. Saya mengajar kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali. Di surau Ceras, sebuah surau lah. Kalau saya sebut, tuan-tuan tahu ke? Nah, tapi tak payah sebut lah. Nah, sampailah pada tajuk bab perkara yang ditimpa musibah kepada umat Rasulullah. Sebab apa? Dalam kitab tu dia sebut. Tapi dia tak sebut detail lah. Kita lah kupas detail. Betul? Kalau baca je kitab, tengok muka surat 3, puasa hari Arafah, berkata baginda, semua dalam kuliah dia panggil tawaduk walaqa nama dia. Betul? Nah, tunduk je. Kenalah hurai bagi, ustaz, iyalah ustaz dengan isu sekarang ni. Nah, isu sekarang ni ada nampaklah sikit. Bukan kata kita nak hurai lebih-lebih, tak. Ada kata dengan saya, ustaz kalau boleh tak payahlah ustaz. Saya kata tak ada masalah. Nah, tapi sekurang-kurangnya saya kena sampaikan. Sebab masuk pada tajuk dia, kalau ustaz sebut sekali lagi, kita terpaksa terminate ustaz lah. Saya kata tak ada masalah. Nah, kalau tuan terminate saya, beribu-ribu tempat panggil saya lagi, tak ada masalah. Bukan saya nak sombong, saya nak ikut. Tapi ni tanggungjawab saya. Kena dengan selaras dengan hadis Nabi. Tu saya standby bawa 40 hadis akhir zaman ni. Padahal kita tak mengaji kitab ni. Nah, kita mengaji bab Fadilatul A'mal, 40 hadis amalan yang berganda. Tapi saya saja standby ni. Sebab dalam kitab ni ada sebut dua keadaan. Tadi saya sebut pemimpin dah. Pemimpin bukan semestinya orang atas, kita lah. Apa kita boleh buat? Dalam rumah tangga kita, kita suami. Nah, nak pergi mana tu mama? Nak pergi mana tu Umi? Contoh. Nak pergi mana tu yang konsert Coldplay? Contoh. Halang. Along. Kak Ngah. Nak pergi mana tu? Pemimpin lah tu. Yang atas punya cerita lah. Kedua,
ustaz-ustaz, alim ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang ada sikit Allah Ta'ala pinjamkan ilmu pada dia. Masuk tajuk hari ni bab maksiat. Okey, kita pergi pada tajuk yang seterusnya. Tak mau cerita. Nah, sebab apa? Besok dalam kubur besok, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masuk dalam kubur tu jasad engkau je mati. Tapi amalan, segala perhitungan kau akan diazab ataupun diberikan nikmat oleh Allah SWT. Kenapa kau tak sebut? Kenapa tak sebut? Bukan kita marah orang, kita benci orang. Tak. Suruh be careful. Allah Ta'ala bagi ujian pada kita COVID 2 tahun pun tak muhasabah. Pelik sungguh lah kita ni. Nah, dia hantar bentuk COVID tak pernah-pernah. Semayang sampai jarak-jarak tu. Nah, tak ada lagi lah sebelum daripada 2020 tu semayang pun nak bawa menatang face mask tu. Betul? Kena tembak lagi dekat mana? Kalau dululah masa mula-mula tu apa? Dia panggil taat kepada temperature nama dia tu. Nah, okey. Okey, pengurusi ataupun wakil tengok. Okey, cantik, tak demam. Masuk mana-mana. Tak pernah lagi lah. Nak bersalam pun tak bersalam. Dulu hantam laki perempuan. Apa asal kau takut dengan COVID? Tak boleh lah Ustaz. Sekarang wabak Ustaz. Nah, daripada bersalaman ni kita boleh berjangkit. Kita boleh ada orang panggil positif. Nah, orang panggil kontak rapat. Okey, maknanya kita kena faham lah. Nah, Rai 2 tahun. Arwah family, mak ke ayah ke adik ke abang ke sepupu ke. Nah, meninggal babai. Van jenazah lalu. Ada kalau mufti, pejabat mufti Negeri Sembilan, bahagian Negeri Sembilan kalau meninggal dekat Negeri Sembilan, saya ingat lagi masa tu saya sangkut dekat sana, kampung rumah. Nah, tengok live je pejabat mufti buat. Nah, kubur belakang rumah. Ataupun start motor je terus boleh pergi. Tak boleh keluar rumah. Arwah ayah, arwah mak. Bye-bye. Bye-bye driver bus, driver van tu. Bukanlah bye-bye jenazah tu. Nah, bye-bye seolah-olah tolonglah buat yang terbaik. Tolong buat terbaik tu arwah mak saya tu. Saya keluarga dia. Saya tak boleh nak pergi. Nah, tolong buat terbaik seolah-olah buat yang terbaik lah ke bumi elok-elok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara arwah mak saya. 2 tahun Allah Ta'ala bagi. Nah, masa tu je lah kita. Nah, sangkakan ya Allah berapa lama lagi, berapa lama nak duduk rumah, kerja tak boleh, itu tak boleh, jumpa orang, balik lebaran Aidilfitri tak boleh, balik kampung kedebak-kedebuk. Turun pula lagi banjir. Tak beringat kepala otak. Minta maaf kalau bahasa kasar. Matinya, nandingnya, habisnya, total loss rumah. Nah, datang baru-baru ni apa pula? Ribut ke apa? Baru ni angin kuat tu, Ustaz tengok dekat Facebook sampai dinding rumah tercabut. Kat mana? Allahumma salli ala Muhammad. Mana? KL ke mana? Rumah flat tu. Dinding rumah tercabut. Nah, kan ada baru ni ribut baru ni kan. Petang-petang ke malam tu Ustaz pun tak ingat dah tu. Nah, yang baru-baru ni tak adalah lama sangat, dalam seminggu, tak sampai seminggu lagi rasa. Nah, tercabut dinding rumah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, tak ada apa-apa. Seronok. Nah, orang buat alah Ustaz tak nak pergi, Ustaz duduklah surau masjid. Nah, kami nak pergi, kami tak ambil. Inilah kata Nabi SAW. Bila mana keadaan bala ujian musibah tu timpa, ammah dan khassah aku sapu dua-dua. Nah, aku bukan pilih, Ustaz menceramah, Ustaz nanti nasihat. Malaikat tolong asingkan ke dia tepi sikit. Nah, tolong letak dia ni banjir nak sampai. Tak ada. Ni wabak ni, tolong ahli geng-geng masjid tu letak tepi sikit. Nah, nak bagi kena wabak ni pada orang-orang yang jauh daripada perbuatan taat kepada aku. Tak ada. Semua Allah Ta'ala ratakan. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Nah, apa yang kita lalu, apa yang kita ambil iktibar. Tambah-tambah lagi ni. Nah, Haji Jamlus kongsi dengan Ustaz baru ni. Video Dr. Daniel berkenaan dengan isu kalimah Allah. Tadi pun khutbah kalimah Allah ni.
Nah, khutbah Jumaat tadi kan, dengar ke tidak? Ketidur juga. La haula wala quwata illa. Berat sungguh SNI Seri Kembangan. Nah, saya dengar ustaz. Okey, dengar okey. Nah, tuanku dah cakap dah. Cuma satu je saya sebut tadi. Saya bertugas menyihir ni. Saya sebut. Nah, khutbah ke tak khutbah ke saya peduli apa. Nah, dalam enactment Selangor memang tak boleh dah. Cantik, alhamdulillah. Kita setuju dah. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara. Imamul Azam kita, pemimpin sultan-sultan, raja-raja Melayu kita. Cuma saya sebut dalam khutbah, kalau boleh, ni pembesar-pembesar, sultan-sultan, raja-raja Melayu ni, yang disebut ni, sit down. Sultan Johor, Sultan Selangor, Sultan Perak, Sultan Kelantan, Sultan Terengganu, Sultan apa lagi dia? Allahumma salli. Tambah-tambah ni, sit down. Duduk. Buat enactment untuk negara kita. Agung kepala ke? Agung ketua ke? Bahawasanya kalimah Allah mutlak selama-lamanya. Ni nak tunggu perlembagaan lah, ahli parlimen lah, itulah, inilah. Itu biarlah dia buat. Tak apalah. Yang mana sokong-sokong, yang mana diam-diam, yang mana jaga poket, tak apalah. Itu biarlah. Nah, ni yang pembesar kita ni, yang bahawasanya sultan jaga Islam ni. Kan? Agung kita lah paling besar. Saya sebut, tapi tak adalah nada panjang macam ni. Saya sebut cut lah pada khutbah tadi. Nah, alangkah indahnya pemimpin-pemimpin Raja Melayu duduk bermesyuarat mengeluarkan satu akta yang terbaru. Contohlah. Kan? Bahawasanya tentang Islam. Bukan nak ubah tentang jalan raya ke, undang-undang gantung ke, undang-undang edar dadah 302B ke. Bukan nak ubah tu. Itu memanglah kena ada global undang-undang daripada orang-orang. Itu lain. Nah, ni tentang Islam. Tak kira lah, tadi dia highlight banyak Kristian betul. Nak tukar kan. Nah, kepada dalam bentuk terjemahan lah, apalah, nak buat kitab untuk orang-orang Kristian belajar lah. Untuk sekolah-sekolah silibus lah. Peduli kan. Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke, Majusi ke, Nasara ke. Nah, apa agama, sit down. Especially kita punya country. Nah, negara kita ni. Kan? Betul Allah ni yang jadikan kita. Kita tanya orang kafir pun dia kata Allah. Betul. Tetapi fahaman dia tu yang salah. Bagi dia Allah ni ada anak. Macam tadi dia kata dalam teks tadi apa? Lord. Nah, L-O-R-D. Lebih kurang gitulah. Maksudnya ada anak. Nah, kalau kita mengaji dalam kitab Usuluddin, saya tak tahulah. Lord tu mungkin bahasa Inggeris lah. Tak apalah. Kalau kita mengaji dalam kita kata usul akidah kita, laisa kamitslihi syai'. Wa huwa samiul. Takkan ada sebanding. Nah, raja-raja Melayu duduk, bawa keluar satu kenyataan. Sebab benda ni tuan-tuan, sorry to say lah. Mungkin tuan-tuan ada setuju ke tak setuju, tapi saya kena cakap. Ini amanah pada saya. Minta maaf cakap tuan-tuan. Selang 2-3 tahun naik benda ni senyap pula. Tahun 2000, benda ni dah berapa lama tuan-tuan? Isu kalimah Allah ni. Yang hang sibuk sangat nak guna ni dah berapa lama? Alah, saya rasa 10-15 tahun dah ada lah tuan-tuan. Asal dia naik je, bawa lah. Asal dia naik je, bawa lah. Nah, dia kata ada apa dengan kalimah Allah? Just of a sentence saja perkataan. Kalau macam tu kita pun kata ada apa dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Can you speak? Can you sebut benda tu? Oh, tu tak boleh lah. Kita punya agama larang. Kenapa? Ada apa dengan masalah macam tu? Sebutlah, ikut saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oh, itu tak boleh lah. Kita punya memang agama, perkataan tu sangat sensitif. Kenapa? Kalau betul you nak sangat guna kalimah Allah, kita sebagai umat Islam dalam negara kita berlapang dada. Seluas-luas kami tadahkan. Nah, siapa dia yang nak peluk Islam, jangan katakan kalimah Tuhan, kalimah dewa. Nah, bila you masuk Islam, you sebutlah Allah banyak kali pun. Bahkan dalam hadis sebut tidak akan la taqumus saah. Tidak akan diri datang hari kiamat selagi ada orang ucap sebut lafaz Allah. Tidak akan datang kiamat. Maksudnya datang kiamat waktu tu tak ada orang pun nak cakap kalimah Allah.
Nah, nak katakan tuan-tuan hari ni minta maaf. Dia nak guna sebab apa ni tuan-tuan? Hei, tak faham-faham now lah. Nah, apa yang dia nak sangat ni? Tergila-gila kan sangat ni? Tidak lain dan tidak bukan nak rosakkan anak cucu cicit kita. Engkau ada Allah. Kita pun Allah. It's okay, kita just open-minded. You go my church, tak ada masalah, datanglah. Besok kita pula pergi dekat masjid. You contoh. Nah, lama. Oh, betul lah Kristian ni lah. Oh, Hindu ni lah. Buddha ni lah. Allah. Itu Allah tu. Alif, lam, ha. Tapi Allah dia itu tadi pecah banyak. Allah dia ada anak, Jesus, Maryam. Nah, Allah dia tadi tu berbilang, boleh belah. Tadi dia sebut dah. Kalau kita mengaji dalam bab akidah, lafaz Allah terpecah pada 3. Zat, af'al, sifat. Tu dalam teks khutbah tadi. Nah, apa benda yang nak sangat ni? Kerja dia nak rosakkan anak cucu cicit kita lah. Nah, jadi sebab tu kalau boleh cantik dah. Mungkin Selangor, Johor dia dah buat dah, cantik. Tapi alangkah indahnya sit down raja-raja Melayu kita, kan? Allah Ta'ala bagi kekuatan, tak pelik. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, tak pelik. Nah, ini tanah air kita, ini negara kita. Kita nak tolak ansur pun adalah tempat-tempat dia. Takkan semua benda tentang akidah pun nak tolak ansur. Lama-lama besok kita ditolak secara beransur-ansur pula. Nah, ada benda-benda, you sambut perayaan. Okey. Oh, you ada ni, ada certain part. Wah, kalimah akidah pun. Ustaz, kita tak boleh keras sangat, Ustaz. Kita kena bagi peluang pada orang Kristian, Ustaz, untuk gunakan kalimah Allah juga, Ustaz. Sebab kita duduk dalam masyarakat majmuk. Nabi duduk masyarakat majmuk. Tak ada pun sampai suka-suka nak guna kalimah Allah. Sampai nak memperkotak-katikkan. Kata Prof. Dr. Buya Hamka, di saat agama kamu dihina, kamu diam, gantikan pakaian kamu dengan kain kapan. Straight to the point, lebih baik, maaf kalau bahasa saya kasar, go to hell lah. Lebih baik abang mati je lah bang. Nah, orang porak perandakan agama, itu yang saya sangat setuju apa Azmi Yusof tu. Nah, mengamuk. Ni baru-baru ni pula isu mana? Azan pula. Kat mana? Penang ke mana? Apartment tu pula. Oh, you duduk dalam apartment, you kena ikut lah. Habis kau duduk dalam Malaysia? Kau tak kena ikut undang-undang Malaysia? Agama siapa yang agama persekutuan? Kau duduk dalam bumi Allah ni, siapa dia yang memerintah bagi kau rezeki? Itu nama syiar. Syiar ni kena kuat. Azan, iqamah, takbir raya, itu tak payah slow, pasang speaker luar. Itu syiar. Besok nak 1 Ramadan, contoh, zaman dulu-dulu tak ada info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penduduk ahli qarya yang di bawah surau SNI Seri Kembangan, insya-Allah bermula esok 6 hari bulan Mac kita berpuasa 1 Ramadan. Kena sebut tu nama syiar. Syiar kena kuat. Benda yang tak kena kuat bukan syiar tu harus saja. Tapi kalau mudarat tak boleh. Contoh, sekejap, azan, sekejap. 5 minit sebelum azan Zuhur bunyi ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Nah, maka tu baru tidak ada masalah. Oh, ada orang terganggu. Sebab tu bukan syiar. Raja kita sambung sekejap, kita bagi laluan azan sekejap insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Di satu hati. Di satu hati tuan-tuan. Benda baik ke benda buruk, dia boleh satu hati. Dan kita akan ikut dia sedikit demi sedikit.
Nah, tapi kekuatan kita tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, inilah kedudukan salat berjemaah kita. Nah, takkanlah Ustaz, agak-agaklah azan pun nak slow. Jiran kita tu datang komplain, "Ai nak buat macam mana kak? Ini laungan syiar ni kak." Nah, takkan saya nak jaga hati akak seorang daripada puluh-puluh ribu lain yang ada. Semua ternanti-nanti azan. Lepas tu saya cakap terus terang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ada setengah tempat dia kata, "Ustaz, jalan. Saya takkan jalan kalau berhenti azan isyak. Saya takkan jalan." Ada 2-3 surau, lepas tu saya tegur. Azan ni fardu dia 5 kali. Tiba-tiba ada kuliah, kenapa tak azan isyak? Kalau duduk dalam kuliah Syekh Nuruddin Al-Banjari, ada orang Allah Ta'ala jentik pintu hati dia, dia kafir. Dia jalan, lalu asbab dia dengar laungan azan tertarik, Allah Ta'ala buka hidayah, peluk Islam. Kalau dengarlah sejarah-sejarah dia. Nah, sebab tu kadang-kadang ada setengah tempat, "Tak apa Ustaz, teruskan. Tak, saya nak azan dulu." Nah, sebab apa? Laungan azan ni syiar. Kecuali memang ceramah perdana ke, nah, memang jarang sangatlah ke, nah, memang dia pun tengah sampaikan pun sampai tak nampak, tak perasan lah, tu lain cerita lah. Nah, datang tempat kita ulama-ulama hebat-hebat kadang-kadang tak perasan dah, lain lah. Nah, ini boleh dikatakan aku tiap-tiap bulan datang sini. Nah, tak payahlah azan, rugilah. Sebab azan, bukan 10 minit pun azan. Sebab apa? Laungan azan tadi tu sangat-sangat besar. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pakak-pakak renunglah. Nah, sikit demi sikit, pakak-pakak renung timbanglah. Nah, bukan nak cerita bab politik, tetapi bab agama tidak ada kompromi. Boleh? Takkan nak bertolak ansur lagi bab azan, bab kalimah Allah, bab orang buat perbuatan maksiat, LGBT, berzina. Takkan. Tak apalah Ustaz, biarlah. Apa yang kita boleh buat Ustaz? Kita terima ajalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, jadi kata dia dekat sini, kedudukan puasa hari Arafah sangat besar. Okay? Dia kata yang paling afdal, kalau boleh 1 sampai 9 Zulhijjah direct puasa. Sunat. Boleh? Kalau boleh ambil 2 hari, 8 dan 9 Zulhijjah. Kalau tak boleh 1 sampai 9 no. Boleh? Ambil 8 puasa sunat, 9 Zulhijjah puasa sunat. Maksudnya lebih kurang dah masa terdekat lah ni. Kita sekarang Zulkaidah. Tak boleh juga, jangan tinggal puasa sunat hari Arafah 9 Zulhijjah. Nanti tengoklah hari apa nanti. Kalau tengok puasa Raya Haji 29 Jun. Kalau tengok kalender lah, Khamis. Mungkin 28 Jun bersamaan Rabu tu jatuh 9 Zulhijjah. Boleh? Jangan tinggal orang puasa pada hari Arafah. Saya menaruh kata baginda Nabi SAW, "Siyamu yaumin Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffara as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Kelebihan dia, Allah ampunkan dosa-dosa setahun yang selepas. Allah Ta'ala ampunkan dosa setahun yang sebelum dan 1 tahun yang selepas. Qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kelebihan puasa 1 hari. Ini kata kita umat Nabi. Kita tak dipanggilkan kaum, kita panggil umat kerana ada syafaat. Jadi sebab tu dia nak kata pada malam barakah, ambil kalau boleh 9 Zulhijjah, kalau duk hitung-hitung. Tapi tuan-tuan tengoklah nanti 28 Jun. Kalau boleh jangan tinggal. Lagi cantik 28 dan 27 Jun. 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. Jangan tinggal. Lagi mantap, lagi padu, lagi power, lagi superb. Jangan tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zulhijjah. Okay? Kalau boleh lah. Sebab puasa sunat ni berat juga. Betul? Puasa sunat Syawal paling afdal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Paling best. Nah,
puasa sunat Syawal lah, paling afdal lah. Tapi kadang-kadang 2 Syawal tu sepupu datang pula. Nah, 3 Syawal tu alamak ustaz. Nah, kadang-kadang ngam-ngam 30 Syawal baru genap 6 hari puasa, mabuk ketum betul. Nah, ujian dia besar tuan-tuan. Oi, jangan main-main, betul tak? Puasa Ramadan semua puasa, nak kalut apa? Ada orang ajak pergi makan, ada orang ajak pergi minum. Dah memang puasa Ramadan, steady lah. Pahal kau kelang kabut pula, tak ada apa-apa. Tapi puasa sunat, oi mujahadah tuan-tuan. Nah, 1 tambah-tambah ustaz kata 1 sampai 9 Zulhijjah. Aduh ustaz, saya puasa okey tapi kadang-kadang kawan tu saja je kari kepala ikan pula di makwaknya ustaz. Nah, alah hai ustaz. Nampak. Nah, tapi kalau boleh jangan tinggallah usaha. Nah, dan kata dia lagi 1 tahun selepas, 1 tahun ke depan, diampunkan dosa. Maka ulama sebut dalam riwayat Imam Tirmizi, 1 tahun ke depan tu maksudnya Allah Ta'ala protect, jaga kita jatuh buat maksiat. Boleh? Jangan salah faham pula, puasa 9 Zulhijjah, ustaz kata setahun belakang ampun, setahun depan ampun. Lama tak kena kasbuk dah ni ustaz. Jangan buat hal. Nah, ustaz lama juga wine Johnny Stout. Ustaz kata tapi diampunkan lah. Abah kau nama itu. Nah, jangan buat hal. Setahun ke depan tu dia pelihara, dia jaga, bukan modal buat maksiat pula. Dah okey dah lah ustaz, biarlah. Dah setahun ke depan Allah tak ampunkan dosa. Ustaz pula mana-mandai pula, jangan duk bagi orang minum arak. Siapa ustaz? Bukan gitu. Nah, jadi maknanya Allah Ta'ala jaga, dia protect, dia lindung. Nak jatuh buat maksiat tu tiba-tiba mengantuk lah. Nah, dan tiba-tiba nak mengompak lah, tiba-tiba sakit perut pula. Contoh, ada benda yang Allah Ta'ala pelihara. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, insyaAllah saya rasa cukup dululah perkongsian kita pada malam barakah ni tuan-tuan. Dan pada kesempatan tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita cuba ambil lah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita untuk dapatkan kelebihan-kelebihan, dan apa yang dikongsikan sebentar tadi mudah-mudahan mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ustaz mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap bicara, terlancar lidah. InsyaAllah ada rezeki nanti kita sambung lagi lah kuliah-kuliah kita ataupun program majlis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia akhirat, dan yang paling penting mudah-mudahan insya-Allah ukhuwah silaturahim kita berpanjangan sehingga di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi yang baik daripada Allah, salah dan silap daripada ustaz. Aqulu qauli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tu'inna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.